Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Nak tahu tak macam mana nak ambil ni? Nak ambil gambar belah sana. Belah sana? Dia ada ambil gambar sini, ambil gambar sana. Belakang Gambar sana. Tak? Tak faham dia. Kemudian ambil gambar belah sini je lah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma syarrifna bi syarafatil Quran. Ya Allah, pandukanlah kami dengan panduan Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan niran bi hurmatil Quran. Ya Allah, peliharalah kami daripada neraka melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Dalam perbincangan kita nak sambung sikit perbincangan kita yang lepas. Yang pertama nak sambung sikit berkaitan dengan bangsa-bangsa Islam yang hancur. Yang kedua kita nak bincang berkenaan dengan bab-bab lawan syaitan lah. Lawan dengan syaitan. Bab-bab yang berkaitan dengan bangsa yang hancur, rancangan orang-orang Yahudi, kita telah bincang dulu bagaimana orang-orang Islam di Turki, bahawa kerajaan Osmaniyah dia jadi musnah. Sebab apa? Mula kita belajar Sepanyol, kenal Sepanyol tak? Orang lelaki suka tengok bola lah. Orang lelaki suka tengok bola dan suka tengok lawanan di Barcelona apa? Jadi itu negeri Sepanyol lah. Sepanyol tu dulu kita kata negeri orang putih sekarang. Sebenarnya asal dia negeri tu pernah wujud masyarakat Islam selama 800 tahun. 800 tahun tu cukup lekat dengan kerajaan Islam, dengan masyarakat Islam, dengan masjid, dengan alim ulama semua ada. Orang Yahudi berpakat dengan orang Kristian. Akhirnya kerajaan orang Islam atau masyarakat Islam di Sepanyol telah dibunuh. Bukan setakat orang hidup dibunuh, bahkan kalau ada batu nisan orang Islam dia akan pecahkan. Untuk nak beritahu kepada dunia bahawa Sepanyol ni tak pernah ada masyarakat Islam. Dahsyat tu. Tak pernah ada masyarakat Islam. Jadi nama orang Islam disuruh tukar kepada nama orang putih. Nama Sepanyol lah. Jadi kalau ada nama orang Islam disuruh tukar, kalau tak nak tukar, bunuh. Jadi ramailah orang Islam yang meninggalkan Islam. Tapi orang Sepanyol hari ni dia tahu bahawa nenek moyang mereka adalah orang Arab. Jadi bila orang Islam dibunuh, naik orang Kristian. Orang Kristian ni bertindak ganas kepada orang Yahudi. Iaitu orang Kristian telah menyuruh orang Yahudi keluar daripada Sepanyol. Kalau tidak, orang Kristian juga akan bunuh orang Yahudi. Maka ramailah juga orang Yahudi yang telah keluar daripada Sepanyol. Di antaranya pergi ke Turki, Pusat Osmaniyah pada masa itu. Maknanya orang Islam telah tolong orang Yahudi daripada Sepanyol mari ke Turki. Tapi beberapa ratus tahun lepas pada tu orang Turki yang orang Yahudi yang meniaga ni, orang Yahudi dia masuk Turki dia meniaga. Akhirnya Turki Osmaniyah jatuh juga, hancur lebur juga. Kerana apa? Dia buat sistem alung banyak sangat. Jadi dia buat sistem alung. Siapa tak ada duit, mari pinjam dengan dia. Siapa tak ada duit, mari pinjam dengan dia. Siapa tak ada duit, mari pinjam dengan dia. Mereka ni siapa dia? Banker. Jadi banker ini akhirnya, banker yang kaya raya ni akhirnya dia bergabung. Dia buat satu bank yang besar seperti yang dipanggil dengan nama Bank of Ottoman.
Jadi kerajaan Osmaniyah buat pinjaman dengan bank ni banyak, tak dapat nak bayar. Akhirnya kerajaan Osmaniyah telah diisytihar sebagai bankrupt dan lumpuhlah kerajaan Osmaniyah. Asas mudah kita macam ni. Kita contohlah ni, tak malah kita sebutlah. Sebut ni bukan nak sebut, nak cerita, tapi nak bagi gambaran contoh. Orang kaya-kaya sudah buka apa? Hong Leong Bank apa? Contoh saja. Jadi kita ni orang Islam pergi buat pinjaman dengan dia. Kita orang Islam buat pinjaman dengan dia. Bila tak larat bayar, akhirnya kena tindakan lah. Okay. Jadi Yahudi ni yang kaya raya, dia telah offer kepada kerajaan Osmaniyah supaya berhutang dengan dia. Kemudian pembesar-pembesar sana lalai dan bermewah-mewah, berpoya-poya, akhirnya diisytihar sebagai bankrupt. Itulah kerajaan Osmaniyah. Hal ni kita bincang dah dulu. Kita bincang dah. Hari ni kita nak sama sikit saja dalam sudut yang lain, iaitulah bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi telah menghapuskan orang-orang Islam di Amerika yang kita panggil dengan nama Red Indian. Kenal Red Indian tak? Kita hari ni, kalau kita tengok cerita cowboy, sekarang ada cerita cowboy? Kurang dah tak? Masa tahun 70-an dulu banyak cerita cowboy. Tengok atas tahun 80-an ada lagi cerita cowboy. Sekarang dah tak banyak dah. Yang adanya cerita dalam office dengan cerita-cerita jenis robot-robot. Tahun 70-an ada banyak cerita cowboy. Cowboy berlawan dengan orang Dayak yang dipanggil dengan nama Red Indian. Pada masa itu, saya masih kecil lah masa tu, kita akan sokong orang putih. Dan kita tidak akan menyokong Red Indian. Dan digambarkan Red Indian ni sebagai jahat lah. Dan kita tak tahu cerita sebenar siapa dia orang putih cowboy itu, siapa dia Red Indian, kita tak tahu. Hari ni zaman internet, baru kita tengok orang-orang Islam di Amerika kerja jadi lecturer di Cambridge University, di universiti situ sini. Mereka buat kajian dan mereka menemukan sejarah. Rupa-rupanya Red Indian tu orang Islam. Jadi daripada Sepanyol, zaman kerajaan Islam Sepanyol kat mana? Eropah lah. Bukan belah Jawa, bukan. Daripada sana dia menyeberangi Laut Atlantik, dia bawa dakwah sampai ke, dia panggil Ardun Majhulah. Ardun Majhulah ni akhirnya orang putih mari, dia bubuh nama Amerika. Jadi sebelum nama Amerika tu nama benda Ardun Majhulah, kalau kita agak sebut. Okay. Pendakwah mari bawa agama Islam. Akhirnya Red Indian pun jadi beragama Islam. Tapi benua tu jauh daripada benua Asia yang orang Islam ramai ni. Orang Islam, sebahagian besarnya orang Islam, tetapi penduduk di benua itu tidak ramai. Jauh. Jadi bila mana Sepanyol yang di tangan orang Islam ni telah dapat kepada tangan orang Kristian, telah jatuh ke tangan orang Kristian, orang Kristian nak halau orang Yahudi, kita cerita tak dia tau. Nampak tak? Betul saya buat ni tak betul lah. Yalah tak betul pun. Yalah tak betul lah. Ni namanya sebenarnya tanah Arab tau. Yang ni India. Yang ni Malaysia. Tak betul gambar ni lah. Okay. Jadi Sepanyol kat sini tau. Kat sini Sepanyol. Amerika kat sini. Mana nak nampak Amerika. Yalah tak betul lah. Okay. Jadi Sepanyol kat sini, pendakwa Islam bawa Islam sampai ke Amerika. Okay. Ada juga orang Islam di Afrika ni bawa Islam ke Amerika, Ardun Majhulah. Akhirnya di kawasan sini Islam sudah pun menjadi anutan orang sebagaimana belah sini ni orang Islam belah tu ni. Ini Mesir Islam, Saudi Islam, India ramai orang Islam, Malaysia Islam, ini Sumatera Islam, ini Jawa pun Islam. Bila Sepanyol ni dapat kat Kristian, Sepanyol halau orang Yahudi. Okay. Ada orang Yahudi tu dia kata,
ada orang Yahudi kata kita pergi ke Turki ni, kita pergi negeri orang Islam. Kita tak nak pergi negeri orang Islam. Kita nak tubuh kerajaan kita sendiri. Caranya kita pergi negeri yang tidak ramai orang. Okay. Maka dia pun fikir, sebab orang Yahudi dah dapat peta. Zaman dulu dia tak ada GPS ke mana-mana, tak ada. Jadi maklumat tu dia bergantung kepada maklumat yang sedikit saja. Jadi orang Yahudi dah dapat curi peta orang Islam. Bagaimana jalan nak pergi ke sini? Peta tu ada. Sekarang dah didedahkan. Jadi orang Yahudi pun pergi bisik pada raja, nama raja tu Raja Isabella. Nak dengar Raja Isabella? Raja Isabella ni dia kata kita kena halau orang Yahudi, sebab kalau orang Yahudi duduk di negeri kita, orang Yahudi akan musnahkan kerajaan Kristian kita. Maka mereka pun pergi. Jadi ada beberapa orang besar-besar yang sokong Yahudi kata, "Hei Raja Isabella, kalau Raja Isabella halau semua orang Yahudi, maka negeri Sepanyol akan berada dalam keadaan yang meleset." Sebab orang Yahudi ni dia kuat bekerja. Dia pegang sumber ekonomi. Bila dia kuat bekerja, dia pegang sumber ekonomi, kita buang mereka, siapa yang nak melancarkan perjalanan ekonomi kita? Raja Isabella kata, aku nak suruh orang-orang Yahudi keluar juga. Kalau tak keluar, aku bunuh. Jadi penasihat-penasihat Raja Isabella yang pro Yahudi ni kata, okeylah, kalau maknanya tuanku nak halau orang Yahudi boleh, tapi tuanku kena buat satu perkara, iaitu cuba cari aktiviti perdagangan yang baru, supaya dengan itu kita dapat modal yang banyak untuk membolehkan kita menyuntik balik ekonomi di negeri kita ini. Macam mana caranya? Caranya tuanku kena hantar orang pergi ke Hindia. Tahu tak Hindia? Kami sejarah sikit. Hindia ni ialah sini Hindia. Apa benda ni? Termasuklah Malaysia, Indonesia, Filipina yang terkenal sebagai bumi emas dan juga bumi rempah. Kawasan kita ni, orang kita tak tahu, adalah kawasan emas. Dan memang dalam sejarah dikenali kawasan kita dengan nama bumi emas. Sebab tu sebenarnya tanah Melayu dia panggil dengan nama Semenanjung Emas. Sebab ada banyak emas. Sebab tu ada banyak nama-nama kampung yang dipanggil dengan nama emas. Seperti Pasir Mas namanya. Apa dah? Kilang Mas. Gelang Mas. Mungkin lah kau. Pada tu belah sini ada nama Bukit Mas. Ada satu bandar, kita orang Melayu, kebanyakannya asal nama Melayu ni diambil daripada kampung Minang, kampung Sumatera, Pagar Guyung. Jatuh Pagar Guyung, naik satu kerajaan baru yang dipanggil Melayu Pura. Cerita sejarah sikit lah, boleh tak? Saya cerita sejarah ni sebab maknanya kita tak nak, kita payah nak baca. Kalau kita baca pening kepala tau. Cerita tak pening sangat lah. Tapi berkait dengan dia cerita, dia panggil Melayu Pura. Pura makna apa? Pura bukan makna berpura-pura. Pura makna dia bandar. Singapura makna bandar singa. Jadi Melayu Pura, bandar Melayu, telah dibina menggantikan kerajaan Pagar Guyung. Jadi orang Melayu situ, anak dara comel dia namanya Dara Jingga. Dara Jingga ni, anak dia kata kita nak buat kerajaan kat sini, kerajaan Melayu Pura. Tepat tu pusat dia Tanjung Emas ni. Sebab apa dia bagi nama emas? Sebab emas yang baik adalah emas tempat itu sebenarnya. Tapi orang kita tak tahu. Ini orang kita tak tahu. Kalau orang kita pergi ke Mekah pun beli emas Mekah, sedangkan emas Mekah tu tak elok, nak banding emas kita. Tapi emas yang kita beli hari ni di Pohong apa semua tu bukan emas Malaysia. Emas daripada China tau. China nak ambil daripada Afrika. Emas kita emas yang lain. Emas Malaysia ni daripada mana? Emas Malaysia ni orang kata Terengganu, Kelantan, Kutik, senyap-senyap tu.
pergi mendoyang gelak-gelak tu, kalau tahu tu tangkap boleh. Yang tu di antara yang molek. Macam Terengganu dulu lubuk mandi yang cerita jatuh tu. Tu emas yang baik. Emas yang duduk kat kedai, pokong ke Habib ke kedai Mamak Jewel ke apa ke, itu semua mari daripada Penang. Penang tu ambil daripada Cina. Cina tu ambil daripada Amerika. Amerika tu ambil daripada orang Islam di Afrika. Emas Malaysia diimport tak? Import. Jadi oleh kerana alam kita ni sebenarnya alam emas. Lama orang nak mari ke alam kita. Di antaranya penjajah datang. Jadi Isabella kata, ada orang nasihat kat Isabella, "Hey Isabella, pergilah kat Hindia ni untuk dapatkan emas. Dengan itu kita boleh gunakan sebagai modal untuk kita suntikkan ekonomi negara kita Sepanyol ini." Isabella kata, "Molek sungguh idea ni. Idea ini very nice." Dia kata, "Ini cadangan yang baik. Aku lantik satu orang, nama dia Christopher Columbus." Nama dia tak betul lah, masih mudah ingat dia. Sebut nama Columbus. Christopher Columbus ni jadi ketua ekspedisi cari emas, bawa bagi emas kat sini. Akhirnya orang Yahudi kata, "Weh, rajin atas Christopher Columbus pergi cari emas di India." Okey, kita masuk kumpulan dia. Orang Yahudi pun ikut Christopher Columbus ini. Bila orang Yahudi ikut Christopher Columbus, orang Yahudi kata, "Christopher, ini dia jalan nak pergi ni. Ni, kita ada peta ni, kita ambil daripada orang Islam ni." Christopher Columbus pun masuk ikutlah nasihat orang ni. Siapa dia penasihat tu? Anak-anak kapal dia. Siapa dia? Kru-kru dia. Yahudi. Jadi tunjuklah jalan sampai ke Amerika. Maka dalam buku sejarah telah menyebut Christopher Columbus telah tiba ke Amerika dan dialah orang yang membuka Amerika. Dalam buku sejarah sebut. Sebenarnya orang Yahudi telah tipu Columbus. Dalam buku sejarah sebut Columbus telah sesat dalam perjalanan dia. Dia menemui Amerika dan dia membuka Amerika. Soalan pertama, Columbus sesat nak pergi ke mana asalnya? Asalnya nak pergi ke alam kita sebenarnya. Tapi nak pergi ke alam kita naik Kut Merah ni ke sini ni, jauh ni dia tak ada tahu jalan. Memang orang Kristian nak tebuk ke sini, nak tebuk yang dipanggil terusan Suez. Tetapi dia tak berlaku pada abad itu. Berlaku 500 tahun pada tu oleh British. Jadi pada masa itu terusan Suez tidak ada. Kena lalu ke sini jauh. Dia telah diberi maklumat yang salah oleh orang Yahudi. Sebab apa orang Yahudi bagi maklumat yang salah? Orang Yahudi tak nak bagi Columbus ni sampai ke Asia, ke alam Melayu. Tapi orang Yahudi nak Columbus pergi ke alam yang tidak ada ramai orang. Sebabnya kalau Columbus ni pergi ke alam Melayu bawa balik emas, Sepanyol akan jadi kaya raya. Supaya Sepanyol lemah, kita pergi ke alam yang lain, rancangan itu tak berjaya, sampai ke sini kita tubuh kerajaan Israel, kerajaan Yahudi untuk lawan balik dengan Sepanyol. Itu rancangan asal. Bila Columbus ni sampai ke alam ke benua Amerika ni, mendapati ada orang. Siapa dia? Red Indian tadi. Abad 14. Red Indian, maka orang Yahudi ni buat satu polisi, kita kena hapuskan etnik yang ada. Hapuskan etnik Red Indian. Jadi hari ni kajian menyebut 20 tahun pertama Columbus apa ke benua Amerika ni, dia telah membunuh ramai orang Islam lah. Ramai orang Islam. Dan akhirnya orang Yahudi ni merancang pula untuk mengusir Columbus ni. Christopher Columbus akhirnya dalam kapal tu nama dia Santa Maria. Santa Maria. Maria ni maknanya Maryam lah. Istilah maknanya Santa Maria. Dalam kapal ni, dalam kapalnya ada doktor seorang. Doktor tu Yahudi. Doktor ni hasut anak-anak kapal lain supaya lawan Christopher Columbus. Akhirnya Christopher Columbus takut kena bunuh. Christopher Columbus balik semula ke Sepanyol. Bila balik ke Sepanyol, Raja Isabella tanya, "Mana emas? Ada tak emas?" Tak ada.
maka dia telah dihukum. Christopher Columbus telah dihukum oleh raja. Akhirnya Christopher Columbus mati dalam keadaan yang hina dan miskin kerana dia tidak berjaya membawa emas. Dia tidak mematuhi arahan raja, dia dianggap sebagai pembelok lah. Okay. Orang Yahudi duduk sini, mula-mula sekali dalam masa mereka bunuh Amerika ni, mereka membunuh rakyat India, mereka pun tapak tanah tanam tembakau. Akhirnya mereka mengeluarkan produk yang dinamakan tembakau Torrance. Satu tembakau yang terkenal. Kemudian bila akhirnya rakyat India matilah. Ramai yang mati. Saya buat contoh daripada abad 14 hingga abad 18. Abad 14 ni abad 13, 14, 15, 16, 17. Mereka serang rakyat India, mereka dapat banyak tanah. Bila dah Amerika dah jadi masyhur sikit, Eropah ni berkenang hati dengan Amerika. Eropah pun mari jajah Amerika ni. Sebagaimana Eropah mari jajah alang-alang orang Islam, negeri orang Islam, Eropah pun mari jajah Amerika ni. Yang sudah pun didiami oleh koboi Yahudi tadi. Koboi Yahudi tu dapat tanah kerana berjaya menghapuskan siapa dia? Orang Islam rakyat India. Jadi bila dia duduk di Brazil, akhirnya di antara yang awal mendiami bumi Amerika ialah di Brazil. Eropah yang awal nak serang Amerika ialah Belanda. Belanda pergi serang, dia dapatlah buka satu tempat dipanggil New Amsterdam. Amsterdam ni kat mana? Amsterdam ni Belanda lah. Jadi kalau kita tengok orang perempuan junjung susu tu, perempuan Amsterdam lah tu, dalam gambar susu tu. Bila dia pergi ke Amerika, dia nak bagi nama New Amsterdam. Jadi orang Yahudi di Brazil takut Belanda jajah mereka, bunuh mereka. Akhirnya mereka bincang dengan General New Amsterdam, menyatakan bahawa mereka nak bangunkan bandar New Amsterdam. Kemudian Governor kat situ setuju. Dia pun ambil tali, buat gait. Akhirnya mereka berjaya mengeluarkan produk yang dipanggil dengan nama seluar jeans. Sampai hari ni lah. Jadi maknanya seluar jeans ni maknanya seluar yang kainnya molek dan harganya murah, boleh berlawan dengan India dan sebagainya lagi. Pada masa itu India dia tamadun, pakaian dia tinggi awal jugalah. Yahudi buat pakaian menyaingi pakaian yang dibuat oleh di negeri-negeri orang Islam. Di antaranya ke sini. Sini ni Gujarat. Gujarat ni kawasan pendakwah. Kawasan tu juga kawasan yang buat kain dan jual seluruh dunia. Jadi berlawan. Bila berlawan, ini kain negeri orang Islam, ini kain Yahudi. Akhirnya kawasan New Amsterdam tu jadi terkenal dan masyhur sebagai kampung ataupun bandar pengeluar pakaian. Akhirnya bila Belanda lama-lama Belanda lemah, British jadi kuat, England masuk New Amsterdam, England menukarkan nama New Amsterdam kepada New York. York ni nama satu tempat di England. Di British ada nama York. Jadi dia berubah nama New York. Tahu New York? Tahu? Pusat ekonomi dunia hari ini. Jadi daripada sini nak ceritanya bahawa saya lah masa kecil-kecil dulu tengok cerita cowboy dalam TV, kita memang sokong cowboy. Rupanya orang yang kita sokong itu adalah Yahudi. Dan kita tak sokong rakyat Indian kerana kita dapati rakyat Indian ni jahat. Rupanya siapa yang jahat? Yang datang menjajah negeri orang itulah yang jahat. Dan orang yang kita kata jahat tu sebenarnya dia nak mempertahankan tanah air dia. Betul ke apa pakaian rakyat India yang macam yang digambarkan tu? Itu pakaian sendiri. Kali ikut kajian hari ni mendapati kajian hari ni tak banyak. Kajian hari ni hanya berkisar pada abad 17-18 saja. 17-18 sebab pada waktu Amerika dia merdeka daripada England. Bila British jajah Amerika, orang
orang Yahudi Amerika ni lawan England, lawan penjajah. Akhirnya menang. George Washington naik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Bila George Washington berjaya, akhirnya negeri yang British jajah pun nak merdeka jugalah. Akhirnya kita pun merdeka juga. Jadi kita merdeka kemudian daripada British. Amerika merdeka lebih awal daripada British. Jadi bila Amerika merdeka abad yang ke-17, abad 18, dia pun buat perjanjian dengan rakyat India ni. Dokumen yang didapati menunjukkan bahawa ketua-ketua penghulu rakyat India adalah Islam satu. Dan mereka pakai serban. Kemudian pakai jubah. Jubah ni maknanya baju labu jubah. Dan orang perempuan dia pun pakai tudung juga. Jadi apa yang digambarkan itu adalah satu gambaran yang mungkin tak betul. Setengah daripada kabilah rakyat India tu berpakaian begitu. Tapi kabilah rakyat India yang Islam ni berpakaian macam orang Islam lah. Jadi gambaran yang diberi itu bukan gambaran yang tepat. Maka kita terkeliru kat situ. Okey. Itu perkara yang berkaitan dengan gerakan orang Yahudi yang saya rasa kita perlu tahu juga. Rupa-rupanya orang Yahudi ni dia mempunyai perancangan perniagaan yang besar, sehingga hari ini seluar jin masih lagi menjadi seluar yang berkembang di seluruh dunia. Dia panggil apa? Worldwide maknanya semua dunia kenal lah. Daripada mana? Daripada satu situasi mereka nak dibunuh oleh Belanda, mereka fikir macam mana cara supaya kita selamat dibunuh oleh Belanda. Kembang. Jadi itu perkara yang perlu kita ketahui supaya kita tidak lagi tertipu masa akan datang. Kita tengok cowboy lawan dengan rakyat India, kita faham kedudukan sebenarnya. Guna bab yang berkait dengan nafsu, lawanan diri kita dengan syaitan ni, kita telah bincang dulu beberapa bentuk zikir yang perlu kita amalkan. Di antaranya ialah zikir ya alimul ghaibi wasyahadah. Nah, zikir ni untuk kita trace, orang panggil apa? Zoom. Itu contohlah mana-mana zikir bila sembilan nama tu. Apa makna zoom? Kamera ni? Kita zoom bagi dekat sikit dah. Kita ambil contoh zikir kita ya Arhamar Rahim. Hei Tuhan yang Maha Penyayang. Contoh lain lah. Ya Alimul Ghaibi Wasyahadah. Apa makna ya Alimul Ghaibi Wasyahadah? Tuhan yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Hak minggu lepas kita belajar apa? Ya Arhamar Rahim. Ada satu lagi. Ya Arhamar Rahim. Ya, ada satu lagi. Ya Muhid apa? Ya Muhid. Ya Muhid. Tuhan yang Maha cover segala perkara. Jadi apabila kita nak melihat diri kita yang gelap, kita perlu kepada zoom. Dah, kembali ada perbincangan kita minggu lepas. Bila kita pergi ke sebuah taman bunga, kita akan nampak taman bunga tu cantik tak? Cantiklah tak? Kalau kita cerita ke anak kita, hari Ahad ni kita nak pergi ke taman bunga. Fikiran dia bila sampai ke taman bunga. Masa tu sampai dah fikiran dia ke taman bunga. Dah sampai hari Ahad tu, sebelum jasad dia, fizikal dia sampai ke taman bunga, fikiran dia dah sampai dah ke taman bunga. Kat rumah tu dia dah semangat dah. Lompat-lompat nak pergi ke taman bunga. Sebab apa? Sebab fikiran dia sudah tiba ke taman bunga lebih awal daripada fizikal dia. Okey. Jadi bila begitu nak gambarkan betapa taman bunga ni cantik lah. Tak? Bila kita pergi malam kat taman bunga tu cantik tak? Tak seperti yang dibayangkan.
Jawapan dia, orang yang tak faham dia akan kata tak cantik. Sebab apa? Sebab gelap. Jawapan tu tak betul. Jawapan yang betul ialah taman bunga tu tetap cantik. Dia tak cantik, cantik dia tak cantik. Tetapi kecantikannya itu tidak nampak dilihat, tak dapat dilihat kerana kegelapan malam. Itu jawapan betul. Cantik tetap cantik, tapi tak nampak. Orang yang tak nampak dia kata tak cantik. Dia pergi siang hari, cantik juga macam malam juga. Tapi kerana dia nampak siang hari, maka dia kata cantik. Jadi kalau kita tanya orang pergi siang hari, cantik tak taman bunga? Cantik, dia kata. Kita tanya orang yang pergi malam hari, cantik tak taman bunga? Cantik. Apa gelap gelita, dia kata. Orang yang pergi malam hari ni, jawapan dia tak betul. Okey. Bila kita nak melihat dalam diri kita, dalam diri kita ni cantik tau. Bukan diri fizikal. Diri fizikal tak apalah, kita beli obat ni, spray apa semua dah. Satu daripada kaedah awet muda yang baik ialah kita spray air garam bawah lidah. Ni ilmu awet muda ni. Bangun pagi bangun pagi, yang paling eloknya ialah nak tidur malam. Kita buat air panas satu cawan. Kita pun perlu tabur garam sikit. Perlu garam sikit. Pada itu bangun pagi, air itu kalau boleh lah dispraykan bawah lidah. Ni lidah tau. Ni orang panggil apa? Tempat saya dia panggil perdu lidah. Yang atas ni panggil langit-langit tau. Bawah ni perdu lidah. Spray kat situ. Satu daripada apa tu air muda yang hebat lah. Jadi hak jasad ni kita dah nampak. Sebab kita kata diri kita ada dua. Ni kita dah ada dua ni. Kita yang ni alam jasad, yang ni alam roh ni berada dalam alam ghaib, alam yang gelap kita tak nampak. Diri kita yang ni kita nampak macam taman bunga waktu siang tadi. Cantik kita yang ni kita tak nampak seperti taman bunga waktu malam tadi. Di dalam ni ada dua. Dalam ni ada dua. Dalam ni ada kebaikan yang ada pada mak ayah kita, dan juga keburukan yang ada pada mak ayah kita. Mak ayah, pakcik, nenek, nyang dengan isteri dia, nyuk, nyek dia. Itu semuanya ada sifat yang elok dan sifat yang keji. Sifat yang elok dan keji itu mengalir meleleh turun pada diri kita. Bila dia turun pada diri kita, sekarang kita beranak tau. Ada anak 10 orang. Baik yang ada pada diri kita dan juga jahat yang ada pada diri kita juga akan meleleh pada anak, cucu, cicit, cuit, gamit kita. Ada tak orang boleh garanti anak aku akan jadi baik? Sebab apa? Aku boleh tapis yang jahat-jahat pada diri aku ni tak akan mengalir pada anak aku. Yang mengalir tu yang baik-baik saja. Boleh tak satu orang garanti macam tu? Jawabnya tak boleh. Boleh tak satu orang tu dia kata, anak aku semua perangai buruk-buruk tu akan mengalir pada yang ni. Aku tak nak bagi sifat yang baik-baik pada diri aku ni mengalir pada yang ni. Boleh tak? Tak boleh. Bila kita ni akan mengalir, yang baik pun akan mengalir, yang jahat pun akan mengalir pada anak, cucu, cicit, cuit, gamit. Maka yang baik kalau mengalir kita sukalah tau. Tok kita suka tolong orang. Sifat tu mengalir pada ayah kita. Lepas tu mengalir pada kita. Suka tolong orang. Seronok tak kita? Seronok. Kita nak tak sifat tu mengalir pula pada anak kita? Nak. Mesti kita nak tak? Tapi ada satu perangai, sifat suka melengah-lengahkan kerja. Ada pada tok kita. Turun pada mak kita. Turun pula kat kita. Kita suka tak sifat tu? Tak suka. Kita nak tak sifat itu turun pada anak dan cucu kita? Jawabnya kita tak sih tau. Bila kita tak sih, boleh tak kita jamin? Okay. Jadi ada sifat buruk, ini sifat buruk.
ada sifat molek. Sifat molek ni seperti sifat yang elok ni seperti taman bunga waktu malam. Kita tak nampak. Sifat ni lagi keji. Seperti air longkang dalam longkang waktu malam. Dua-dua dalam malam lah. Jadi kita nak nampak, kita kena zoom. Okay? Kita berzikirlah. Zikir. Ini kita kena praktis lah. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Akhirnya semangat sangat jadi macam ni. Macam orang berjoget. Jadi ada orang kata, zikir apa macam berjoget? Ada orang kata macam tu. Masa saya mula-mula sampai ke Mesir, Masjid Badawi dia orang berzikir macam ni. Apa dia orang berjoget atas masjid ni? Kita kata, kita tak faham. Yahu. Pas malam Jumaat. Sambil berdiri. Ada di antaranya dia pegang tangan macam ni. Pegang tangan. Apa lepas malam Jumaat dia orang berjoget? Kita tak faham. Sebenarnya, kita pandang kamu ni. Dia berjoget tu ialah dia nak dua. Yang kita sebut minggu lepas, tazakur dengan okey. Tazakur dengan tafakur. Tafakur makna apa? Berfikir. Tafakur makna dia cari idea. Tazakur makna dia korek ambil letak dalam kocek. Korek ambil simpan. Saving macam tu. Saving dari kita. Okey. Jadi bila kita baca ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah. Yang pertama mata kita pejam. Mata kita pejam itu lebih elok daripada mata kita terbuka. Kalau mata kita terbuka macam ni, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah. Mata tak ngesek. Jadi dia tak boleh nak korek. Dalam kegelapan ni, dia tak boleh nak korek, maka tak boleh nak ambil, tak dapat. Okey? Bila kita pejam mata, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya alimul ghaibi wasyahadah. Kita boleh korek kerana kita nampak. Nampak kat mana? Okey, kita pejam mata, kita akan nampak di sini. Ni. Sini ni, tempatnya panggil apa tempat ni? Batang hijau. Tempat ni dia panggil rawang. Bukan kundang. Rawang. Rawang ni adalah pintu gerbang keluarnya ruh idafi waktu kita tidur. Okey. Saya ambil gambar lah. Saya ambil gambar tepi. Okey. Pakistan ke? Bukan Bangla. Tengah ni, dia panggil otak tengah. Di situ ada tenaga orang panggil hormon lah, pusat hormon. Tapi di sini dia ada kekuatan. Kekuatan tu dia tarik roh idafi. Roh idafi berkumpul kat sini. Kumpul. Akhirnya dia akan keluar melalui sini. Melalui rawang. Jadi yang ni dalam diri kita dipanggil dengan nama Baitul Maqdis. Kalau ada nota tu, siapa ada nota tulis dulu ni. Okey, gambar hidung macam ni. Buat kat tengah ni. Ni. Kat tengah-tengah ni. Kat tengah. Yang kita kata bila kita baca ayat kursi, you tahu. Kita kena sapu satu tutup satu. Jangan buka macam ni. Tutup macam ni tau. Supaya kita, maknanya kita sapu macam ni, kita bersihkan rawang tu, pintu gerbang tu kita bersihkan. Satu. Yang kedua, jangan sapu macam ni. Macam ni tau.
untuk tutup pintu hubung-hubung ni. Nah, yang ketiga, jangan sapu macam ni. Kena sapu macam ni tau. Untuk tutup pintu bawah sanggul. Kalau perempuan disanggul, disanggul tu, bawah ni ada satu lubang yang setan suka lalu. Jadi dia duduk di sini, daripada sini dia setentang. Setentang daripada sini, kalau kita tikam kat sini, dia akan tembus kat sini. Ada satu highway. Kemudian daripada hubung-hubung ni, di sini namanya, tengah ni sepapak ni, simpak ampek ni, dipanggil dengan nama Baitul Maqdis. Ingat ni. Daripada Baitul Maqdis, ada hati ya, hati. Sini ada hati. Ada hati. Itu hati macam ni. Hati ni dipanggil Baitullah. Dipanggil Baitullah. Baitullah sebenar Kaabah no. Tapi zaman dulu, zaman sekarang dia panggil lah. Dia panggil limpa dan sebagainya lagi. So dia panggil Baitullah. Perjalanan ni. Jadi yang ni dia panggil rawang. Okey. Jadi kat mana rawang tu? Bila kita pejam mata. Cuba pejam mata. Pejam mata lagi. Kita akan dapat macam ada bola api matahari kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Ada siapa tak nampak? Ya. Kita kata kalau tak nampak betul ni. Tok Guru kata dah. Nampak macam mana Ustaz? Pejam mata dah tutup Pejam rambut je mata. dah nampak. Nampak lah. Sini, sini. Nampak macam Nampak tak? Macam hati. Ada. Saya. nampak. Saya. Nampak? Kalau tak nampak, pejam mata, tarik nafas perlahan-lahan. Lepas. Tarik ke hidung. Jangan ke mulut. Tarik ke hidung. Perlahan-lahan. Lepas ke mulut. Tarik ke hidung perlahan-lahan. Lepas ke mulut. Tarik perlahan-lahan. Lepas pun ke perlahan-lahan juga. Tapi tarik ke hidung, lepas ke mulut. Kita akan nampak. Itu namanya rawang. Ya. Nampak cahaya tu ya Ustaz. Ah. Ya. Jadi kita nampak bulat tu. Bulat, di dalam bulat itu roh keluar. Roh waktu tidur keluar. Roh mati dia tak keluar ke sini. Roh mati keluar ke sini. Roh mati dia keluar ke sini. Roh waktu tidur keluar ke sini. Pusat dia ke sini. Okey. Jadi bila kita celak, kenapa handset? Ada 3 miss call. Bila kita pejam mata, kita nampak yang tu. Okay. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Ya alimal ghaibi wasyahadah. Kita dapat ni. Cari korek. Cari korek. Cari korek. Sebab apa perlu korek? Sebab dia berada di dalam kegelapan yang dalam, yang pekat. Jadi bila kita pejam, kita akan nampak macam ni. Ada pergerakan itu, pergerakan tu nama dia cari. Namanya tazakur. Okey. Buat lagi. Wah, nampak. Apa benda yang nampak? Tak tahu. Tak tahu nak cerita. Tak tahu nak bagi tahu, tak tahu nak olah, nak ungkap. Ada tak? Ada. Apa benda? Tak tahu nak kata. Payah tu nak cerita tu. Yang kita nampak tu dia panggil intibah. Istilah ni kena tulis ni. Supaya akan datang kita baca, kita bincang, kita boleh sambung perbincangan kita. Kita boleh upgrade apa yang kita explore. Dia panggil, saya tulis ke Arab dulu, intibah. Intibah. Bukan intibah. Intibah. Intibah ni maknanya ada pergerakan kat dalam tu. Jadi proses daripada akhirnya kita akan nampak gambaran. Nampak gambaran yang jelas. Gambaran yang jelas tu dia panggil surah. Surah tasawur. Saya tulis kat Arab deh. Surah
Suratut Tasawwur. Surah Tasawwur. Ini kita panggil filem negatif. Filem negatif, filem apa? Filem hitam putih tu. Nampak gambar nampak dah. Tak faham lagi apa maknanya. Nak faham satu pekat yang lain pula. Bila faham, kita panggil gambar siap ni. Ni bahasa mudah kita panggil gambar negatif. Gambar negatif. Bawah lagi kita faham. Faham yang dalam gelak diri kita tu. Faham apa masalah ni sebenarnya, apa benda. Apa penyelesaian dia. Kita faham. Barulah kita panggil. Orang putih panggil apa? Clear picture. Clear picture mana man? Clear picture. Clear picture ni ada orang panggil al-fahmu ni. Yang orang panggil dengan nama makrifat ni. Kena tu kena sungguh-sungguh clear picture. Sungguh. Okey. Jadi yang kita nak belajar pada hari ni ialah nak sama perbincangan minggu lepas ialah mustahaknya kita berzikir itu kita pejam mata. Bila kita berzikir malam. Jangan pula berzikir tengah bawa kereta ni, berzikir nak dapat intibah tu pejam mata. Sewaktu bawa kereta tak boleh yang kita sebut ni adalah kita berzikir malam. Bila tidur tak masa setengah jam. Saya nasihat kat orang lelaki tu ni, yang biasanya belum tidur tu dia tengok wrestling ataupun tengok bola 40 minit. Isi masa tu dengan zikir, kita tengok intibah ni bagaimana dia berjalan. Jadi bila kita berzikir, ya alimul ghaib wa syahada, ya alimul ghaib wa syahada, ya alimul ghaib wa syahada, cari korek. Apa yang aku nak cari? Yang aku nak cari tu ialah jawapan yang telah ada dalam diri aku. Dia tengah cari korek. Nak dapat gambar negatif ni kadang-kadang setahun. Bukan dapat malam tu teguh. Setahun tu kita panggil perjalanan di kampung intibah ni. Setahun. Akhirnya baru nampak gambar negatif. Gambar negatif tu maknanya kita masuk kampung lain pula dalam perjalanan zikir kita. Bukan ya alimul ghaib wa syahada, ya alimul ghaib wa syahada. Nampak tu tak kita mari. Bawa setang dia contohlah. Ataupun maknanya orang ni mari bawa senjata dia, sihir dia. Tak. Bukan semudah itu. Sebab tu berlaku kadang-kadang orang yang tebal dengan kekotoran. Orang yang tebal dengan kekotoran. Saya buat contohlah. Adik seorang tu kakak dia sakit saka. Yang jadi kakak dia sakit saka. Jadi dia berharap kalau boleh satu orang ustaz mari baca air sebotol, bismillahirrahmanirrahim, puff, tiup tiba air dia 2-3 titik, dia pun minum gak sihat. Sihat. Ayat apa begitu? Tidak begitu. Dia nak faham saka payah. Jadi dalam situasi dia, adik lelaki dia lah yang lebih mampu memahami penyakit kakak ni. Bukan Tok Bomo, bukan perawat, bukan ustaz. Tapi adik dia tu pakai subang. Adik lelaki pakai subang. Jadi adik dia ni sebenarnya adalah yang tukang zoom, yang mampu zoom perjalanan kakak dia. Perjalanan kakak dia yang kabur tu nak tengok macam mana. Kakak sakit. Itu contoh keadaan kakak, keadaan taman waktu malam yang gelap. Kakak kalau sihat boleh buat kerja baik, boleh tolong, boleh menolong masyarakat. Tapi dengan sebab dia sakit, dia tak nak berkhidmat kepada masyarakat. Jadi kita panggil kakak dia tu berada dalam taman bunga waktu malam. Nak tengok tu bagaimana nak suruh kakak dia berada seperti sebuah taman bunga waktu siang. Nak sampai tahap tu. Yang boleh zoom adik dia. Tapi adik lelaki dia biasa kalau kakak pun adik lelaki. Bila adik lelaki ni dah dengan subang dia nya, dengan macam-macam lah.
tidak semayang dan sebagainya lagi, maka dia tak boleh nak zoom. Maka menderitalah kakak dia sampai ke tu dia tak boleh tolong apa juga. Jadi proses yang kita nak tengok di sini ialah nak dapatkan gambar negatif. Sama juga satu orang buat istikharah. Kita belajar Zohir ni. Zohir syariat kata siapa yang ada di persimpangan jalan nak pilih A ataupun B, hendaklah di istikharah. Istikharah. Kita sembahyang istikharah. Allahu akbar. Pas doa. Allahumma inni astakhiruka ya Allah, ya Tuhanku aku istikharah denganmu. In kana khairan fayassirli. Hei Tuhan, kalau ini A ni molek, maka mudahkanlah aku dapat A. Fa in kana syarran, sekiranya A ni tak molek, maka jadikanlah aku ni berpaling daripada A kepada yang lebih baik lagi. Kalau B tu molek, bagilah kepada aku ni jalan yang mudah pada B. Kita doa. Kita membak kita sah. Pesan kita A. Tapi kadang-kadang berlaku bila kita belajar dengan cara yang halus, ada orang tanya, saya dulu buat istikharah dah. Apa? Setelah kita berjalan dengan permulaannya adalah istikharah, tengah jalan kita menderita juga. Jawabnya kerana lapis kegelapan tu tebal. Jadi kita istikharah, kita pun nampak. Yang kita nampak tu bukan suluh yang sebenar lagi. Suluh kelain. Bila suluh kelain, nampak kelain. Jadi dalam kehidupan kita, kita nak renung macam mana kita nak dapat gambaran yang sebenar. Kadang-kadang lapisan tu dalam, kegelapan tu, maka kita kena suluh. Jadi daripada intibah nak dapat gambar negatif ni, ada orang tu dia ambil masa setahun. Ada orang tu ambil masa 2 tahun. Lama lah. Dalam satu-satu masalah yang kusuk yang dia hadapi. Ada satu orang hamba Allah. Masalah dia macam ni, saya nak cerita masalah dia. Masalah dia ialah dia tak boleh naik ke ofis, dia jadi gemuruh. Kalau kata nak pergi jumpa dengan satu orang bos lah di pejabat, dia jadi gemuruh, nak kecing lah, nak berok lah, nak ketuk lah dan sebagainya lagi. Melainkan dia kena bawa anak dia. Bawa anak dia baru boleh dia cakap dalam ofis itu. Dan macam mana nak berjaya hidup macam tu? Ofis ni kerja dia macam ni. Ambil barang A, meja ni. Barang B naik tingkat 7. Barang D naik tingkat 3. Isi semua barang. Dia fikiran dia, apa pergi sana sini nak nyusah aku je. Sedia setepak kau si itu barang-barang tu semua. 7 keping barang tu sedia setepak kan mudah. Ada. Tak ada maksudnya. Dia pejabat ni dia ada bahagian dia. Ni bahagian ni, bahagian ni. Jadi dia fikir pasal pejabat ni jumpa seorang selesai segala masalah. Jadi dia tak nak terima hakikat tu. Bila dia gogok, jumpa meja A kata, oh masalah sini ni kena jumpa meja C. Allah. Jadi banyak kerja-kerja pejabat dia tak selesai. Ini penyakit namanya. Walaupun tuang dia sihat, tapi penyakit ni kita tak nampak. Penyakit ni melainkan kita kena suluh dulu di dalam diri kita, sebagaimana kita suluh kecantikan taman bunga pada waktu malam tadi. Soalan dia ialah, kenapa aku berdarah gemuruh? Soalan dia. Okay. Bagi dia berdarah gemuruh tu benda yang sepatutnya tidak ada. Dia nak bersih. Dia bawa lah zikir ya alimul ghaib wa syahadah. Hei Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Hei Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ni. Ya alimul ghaib wa syahadah. Hei Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Aku nak perabak diri aku ni. Dia pun zikir. Alimul ghaib wa syahadah. Dia cari, dia korek. Dia cari, dia korek. Dia cari, dia korek. Dia cari, dia korek. Dia pun dapat intibah. Akhirnya mengantuk, tidur. Malam esok pula. Ya alimul ghaib wa syahadah. 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 Dia pun korek, cari, korek, cari, korek, lengah belakang, lengah belakang. Tidur. Habis 2 malam. Zikir lagi. Ya alimul ghaib. Ya alimul ghaib wa syahadah. Ya alimul ghaib wa syahadah. Cari lagi. Cari, korek. Lengah belakang lagi pula. Lengah belakang tu dia setahun. Kita buat contoh. Syekh, Maulana kita. Contoh ni. Bila dia berzikir,
Dia rasa lenguh tu berkupu. Daripada sini, kupu. Lenguh. Kat mana lenguh tak jumpa cari? Kat sini ke? Kat sini ke? Ke kat sini? Ke kat sini? Ke kat sini? Lenguh ni kat mana? Cuba tunjuk lenguh kat mana? Tak tahu tu maknanya waktu intibah ni seluruh tenaga dia berkumpul, berzikir, berperang dengan tenaga syaitan yang telah hadir dalam diri dia. Jadi bila dia berlawan, contohnya apa eksperimen tak apa volunteer. Jadi bila dia sebenarnya kawasan ini, kita tengok ni, kawasan ni tempat masuk roh. Tak. Tempat mulia. Bawah dia mulia tak? Kita makan nasi, kita membuang air besar. Najis tu dia turun ke bumi ke naik ke langit? Kalau najis tu naik ke langit, maknanya yang tu mulia. Bila dia turun ke bumi, maknanya benda tu hina. Okay. Bila kita kecing, air kecing kita tu naik ke langit ke? Atau turun ke bumi? Kalau kita kecing, air kecing kita tu naik ke langit, mulia air kecing kita tu. Tapi bila kita kecing, dia turun ke bawah, turun ke bumi, tempat kaki kita pijak, maknanya dia gini. Jadi terowong ni, ini gambar belakang ni kepala. Okey ni. Okey. Terowong ni. Okey, terowong ni. Ni saya panggil lubang Enzus. Enzus. Enzus kereta. Ni pusat pusat. Pusat sini, pusat ni. Yang ni ke atas lambang Maulid. Lambang baik. Kita berdoa mesti atas ada pusat. Jangan doa gini. Ada orang dia berdoa, dia cari doa salah. Jangan amallah doa ni, cari macam ni. Imam doa kat depan, dia doa. Ada juga. Cara ni salah. Sangat salah dia letak bawah ada pusat. Ada dia nak banyak. Tak banyak sangat. Ada kata pula dia cepat sangat. Ada kata tak sungguh. Itu hal. Kalau nak bagi-bagilah. Kalau tak nak bagi, tak apalah. Tak sungguh. Jadi kalau berdoa gitu. Begitu lah. Okay. Kita berdoa, tapak tangan menghadap ke langit kerana lambang kemuliaan. Hei Tuhan, kurniakanlah kepada aku sekian-sekian, kita minta macam ni. Hei Tuhan, jauhilah daripada aku sekian-sekian. Ada waktu Nabi minta macam ni. Tapak menghadap ke bumi, makna tolak. Air kecing kita turun ke bumi, maknanya tolak. Tolak kemuliaan. Dia tu benda yang hina. Jadi hina tu pada Aizul kita ni ada molek, ada hina. Bila ada molek, ada hina, kita berzikir, tenaga ni berlawan. Ini berlawan. Ni berlawan. Kita pun jadi lengur. Kat mana lengur? Di situ. Ustaz, kalau yang macam ni, doa dia macam mana? Yang tolak bala. Tolak bala. Ya Allah, tolaklah bala daripada aku. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Tak baik kepada diri kita ke? Ha? Maksudnya benda-benda yang tak baik ke? Tak baik kepada kita. Tak baik kita buat macam ni lah. Ada ketikanya Nabi buat macam ni. Ada ketika Nabi buat macam ni. Jadi kita boleh buat dua cara lah. Bila minta macam ni. Bila minta jauh, kita boleh minta macam ni, boleh minta macam ni. Dua cara boleh berlaku. Okay. Jadi perlawanan tu berlaku macam tu. Bila perlawanan tu berlaku macam tu, maka mestilah kita ni mengamalkan zikir kerana nak tukar daripada intibah kepada dapat negatif ni untuk masa yang lama. Sebab dia berperang dulu di tulang belakang. Tulang belakang ni dia berperang dulu. Lenguh. Sebab tu kita nak tahu, tapi jangan cerita kat orang ni. Kita nak tahu kekuatan tu kita macam mana. Kita tanya dia dua soalan. Tu ada lenguh belakang tak? Ada.
Ertinya kalau dia lagi tua, dia ada benda-benda yang datang kepada dia. Sama. Soalan kedua, Tok boleh lena malam, tengah malam pukul berapa? Boleh lena macam muda, okey. Tapi kalau dia kata Tok apa aja pukul 4 dah boleh lena. Mana ada benda-benda yang menghampiri diri dia, benda tu kita tak nampak. Sebab dia seperti taman bunga, seperti longkang yang berada dalam kegelapan malam. Tak nampak. Benda-benda sana tu Ustaz. Benda-benda yang datang, yang akan datang pada waktu dia nak mati, benda tu datang dah. Tetapi waktu itu dia tidak lapar, tidak dahaga lagi, tidak takut lagi, tapi menjadikan dia gelisah yang sedikit. Nak mati gelisah lagi banyak. Jadi maknanya kita belajar yang kat sini bahawa intibah ini memerlukan masa yang panjang. Sebab intibah ini kita mengambil masa yang panjang. Di antaranya perjalanan intibah itu memastikan tulang belakang kita ni berjaya zikir. Zikir yang berjaya melawan dengan tabiat-tabiat yang buruk dan keji yang telah sedia ada pada diri kita. Itulah di antara perkara yang saya boleh simpulkan, dan kita akan sambung akan datang pula insya-Allah, khususnya berkait dengan tidur. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa tahu cara nak ambil gambar kat sini? Nak pusing dia. Gambar ke depan. Nombor ke depan. Hantar orang komputer yang bagi saya. Ajar sikit. Saya tahu komputer. Cik. Depan ada kamera ke? Ya. Yang ni kan kita nak suruh sana. Tak. Depan ni ada kamera ke? Tak ada kamera. Macam mana nak ambil depan? Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh? Oh. Di depan tu untuk webcam tu. Yang ni untuk webcam. Kan. Oh. Orang boleh nampak kita lah. Ha. Orang boleh nampak kita. Kalau Ustaz. Orang sana boleh nampak kita. Oh gitu. Ha. Dia bukan macam yang ni. Bukan. Tak sama macam laptop. Tak sama macam handset. Macam ni handset kita ada dua. Satu kamera kita, satu kamera dia. Kat depan. Tapi ada laptop yang ada dua-dua belah ada lah. Ada. Ada. Oh, ni lama dah ni. Webcam. Dak untuk. Ha? Webcam sama itu pusing dia punya kamera. Webcam yang pakai stand Laptop. ke pakai laptop? Dia Notebook benda mana? tu luar, dia sama wire. Oh, external, ada external. External sama wire, kamera tu kat luar. So boleh pusing-pusing Oh, kan. beli kamera saja Ustaz. Kamera webcam bulat tu. Oh, Betul betul. alih-alih. Dah besar mana benda tu? Kecil je tu. Untuk ni lah. Dia memang untuk laptop. Betul lah tu. Bukan yang pakai stand tu. Kalau Ustaz nak ni lagi beli yang elok sikit lah. Kalau beli elok sikit dia punya megapixel tu bagus. Dia sharp lagi lah. Contoh yang elok tu brand apa? Saya tak tahu. Saya ni okey juga. Banyak brand Ustaz. Apple ke apa. Oh, Apple Badan dah tak ada. Apple kena. Tak beli yang mana-mana pun okey, cuma megapixel lah. Tengok megapixel. Dia kalau 10 megapixel kat atas okey. Dia punya sharp. 10. Biasa kamera tu 10 lah.